Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sabahul khair. Salam 7 Ramadan. 1444 Hijrah. Kan? Okay. 7 Ramadan kan? 30 Mac. Penutup bulan Mac ni. Ni pun penutup streaming. Tak cuba ingat. Penutup bulan Mac ni tak ada streaming lah. Buat juga. Sebab duk kodek-kodek rupanya ada satu game PC yang Pak Jiban dah download. Game PC ni sempoi je lah. Game ala-ala pixel punya grafik. Game kategori macam game retro lah. Tapi tak ada lah. Dia punya usia tu usia retro. Grafik tu grafik pixel. Grafik retro lah. Dia bukan game lama. Dia game baru jugalah. Game tahun lepas kot. Tapi yang menarik dia punya tajuk tu. Dia seakan-akan nama game yang Pak Cik punya favourite lah. Metal Gear. Tapi yang ni bukan Metal Gear. Dia Unmetal. Tapi intro dia. Nak macam ada plot story agent CIA macam tu lah. Perisik apa semua. So kita tengok. Dia sempoi ya. Simple sangat. So kita back to retro world. So ni Uncle Ben jadi Uncle Ben. Tak jadi Uncle Ben lah. Jadi Uncle Retro ni. So macam biasa pagi ni. Pagi ni kita cuba konsistenkan setiap pagi. Sebolehnya. Walaupun tak ada gaming pun. Kita akan buat bacaan hadis juga. Direct. Petik daripada pejabat mufti wilayah persekutuan. Directly secara terus macam mana kat sini. Rujukan ada dekat description. In case hampa nak baca sendiri. Ada macam-macam slot kat sini. Bayan Linas, Irsyad Fatwa, Al-Kafi Lil Al-Fatawi, Irsyad Al-Hadis, Irsyad Al-Usul Fiqh, Tahqiq Al-Masail, Al-Afkar, Bayan Li Al-Hajj, Tahsih Al-Tashih Al-Mafahim. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kategori yang hampa boleh explore. Kata-kata game saja explore. Dalam ilmu ni pun hampa boleh explore. Semuanya di hujung jari. Selamat ke hujung jari ni? Ilmu berguru, ambil ilmu tanpa guru ni. Geng, kita hidupkan zaman tok wan kita. Zaman tak ada gadget, zaman tak ada portal, zaman tak ada website, kan? Zaman tu memanglah kena menapak, kena pergi cari tok guru. Tapi tu tak menangkis, tak menafikan pentingnya menuntut ilmu ni kena berguru. Tapi bila kita kata menuntut ilmu tanpa guru, kan? Ha, menuntut ilmu kan. Ngaji tanpa guru kan. Menuntut ilmu tanpa guru ni macam kita menuntut ilmu dengan syaitan. Masya-Allah. Astagfirullah. Mana dalil main macam tu? Tak adanya. Cuma adab-adab menuntut ilmu tu perlu berguru lah supaya ada salah diperbetulkan. Terutama kalau bab-bab berkenaan dengan hadis yang kritikal macam ni. Bab-bab Quran kan. Quran dengan hadis ni memang kena berguru lah. Sebab apa kadang kita tak tahu kita baca salah ke. Hukum tajwidnya ke. Hadis ni kadang-kadang kita sebut tak sebut pun perawi dia, riwayat siapa apa semua. Kan susah kita sebagai orang awam nak rujuk balik kan. Tak ada reference langsung. Tak ada rujukan. So, disiplin ilmu tu lah tak ada. Yang jadi isu sekarang ni. Isu mengaji, menuntut ilmu tanpa guru ni tak ada pun. Baca ben duk sepanjang duk cari tengok. Tak ada pun sandaran dalil apa pun yang nak mendakwa kata bila hampa mengaji, ambil ilmu pada Maxsoc macam ni, portal ni ke, tak boleh ni, macam ni tak boleh, tak kena. Dari sudut adab menuntut ilmu tu kena berguru lah. Tapi yang kita duk mengaji, ambil ilmu ni pun bukan daripada orang yang tak kenal. Bukan daripada stranger. Daripada background kita pun kenal. Kan? Daripada siapa juga. Tengok endorsement daripada siapa. Daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri, siapa yang tak kenal. Dan mufti wilayah lagi kan. So, insyaAllah kan, tak ada masalah pun ambil ilmu daripada portal direct ni. Selong sumber tu ada, paling penting rujukan tu ada. Bila kita sampai ke satu benda tu, info ke ilmu ke baik, at least letaklah sekali rujukan tu. Supaya orang yang mungkin ada kemusykilan dia cakap betul ke Pak Tiba yang cakap ni, ada description kat bawah. Hampa boleh pergi sendiri, hampa boleh go through sendiri, hampa baca sendiri. Kan, bukan aku petik, Pak Tiba yang petik ke daripada mana-mana jiran sebelah punya WhatsApp ke grup apa ada, ambil direct daripada portal. So, mudah macam tu. Lebih mudah macam tu. Sebab apa? Dia pun nak encourage semualah kawan-kawan Pak Cik Ben sendiri yang malas membaca ni. Pak Cik Ben malas membaca. Ini antara yang pecah rekod kat lah bulan puasa ni. Rajin pula membaca kan. Bukan nak menunjuk. Tak menunjuk.
Encourage. Jadikan hampa audiens sebagai motivasi. Encourage di sini untuk membaca. Kalau tak buat lah, bila lagi nak buat? Sampai bila kita malas membaca? Sedangkan kita tahu membaca tu jambatan ilmu. Tapi sungguhlah, bukan dekat membaca aja untuk dapatkan ilmu. Kita mendengar, kita melihat pun boleh dapat ilmu. Tapi kalau kita membaca tu, kita melihat juga, betul tak? Kan? Bila membaca, automatik kita tengok. Cuma beza ada audio output, tak ada output apa? Ada output audio, tak ada je lah. Melainkan kalau satu tempat tu kita dengar ceramah berguru kan. Lagilah cantik. Tapi yang tu dia konteks lain pula. Dia bukan konteks membaca. Dia mungkin lebih ke konteks menulis. Menulis apa yang didengar. Menuntut ilmu lah tu kaedah menuntut ilmu pula. Bila berguru, kita dengar, kita tulis untuk faham kan. Macam ni baca pun jambatan ilmu juga. So tak boleh nak kata bila kita baca ambil ilmu tanpa guru. Tak boleh. Sila-sila ada orang hukumkan tak kena ke macam mana ke. Taklah jatuh haram. Tapi dia menidakkan perbuatan menuntut ilmu ni. Kalau boleh jangan buat. Habis tu kalau dah tak boleh nak ambil ilmu daripada portal-portal mufti ni apa semua. Nak kena guru mengadap juga. Nak kena ijazah juga. Weh jenuh geng. Zaman lah bukan macam zaman dulu rajin cari cikgu. Dan ni cikgu yang cari nak murid. Zaman lah ni cikgu yang cari nak murid. Anak murid nak cari cikgu ni payah. Zaman Pak Cik Ben pun serupa kan. Zaman tahun 80, 90-an kan. Nak cari satu generasi yang mencari guru ni, golongan-golongan tertentu je lah. Geng-geng adik-adik pondok, adik-adik tahfiz mungkin. Yang lebih spesifik ke arah pengajian agama. Nampaklah ke arah mencari guru. Kalau lebih more akademik ni, jarang nak cari cikgu. Cikgu banyak cari anak murid. Sebab cikgu pula bimbang anak murid tak tahu. Anak murid dia tak bimbang, dia tak faham, dia tak tahu. Aku pula Pak Cik Ben zaman sekolah macam tu. Siapa tak faham? Siapa sekok pun tak ingat. Siapa sekok pun tak ingat. Sorry lah bahasa siapa sekok tu maksud dia. Siapa seorang pun tak angkat. Benda tu budaya ilmu daripada zaman sekolah dulu tahun 86 lagi zaman Pak Cik Ben lah. Kalau kita sekolah 5 tahun, tahun 86, tahun 90-an lah. Baru start sekolah kan, taska apa semua kan. Budaya malas bertanya, malu bertanya ni daripada zaman Pak Cik Ben sekolah, mungkin daripada zaman hampa lagi. Kan? Tu kisahnya. Tapi nak habaq kata, the fact is, nak mencari generasi, mencari guru ni, alah, segelintir sekelumit lah pun. Spesifiknya tu lah. Adik-adik pondok, adik-adik tahfiz yang memang dia nampak lebih spesifik ke pengajian agama, dia nampak guru akan mencari murid. Sebab benda ni benda yang melibatkan kritikal. Akidah, fiqh, apa semua kan. Hadis Nabi. So memang kena cari guru. Nak memastikan, nak mensahihkan benda tu kan. Sebab akademik ni kadang-kadang salah kan. Faham sendiri lah. Cikgu banyak cari nak murid kan. Okay, jom. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Minta jangan jadi pandai, minta dah faham ilmu, minta kefahaman. Kalau minta jadi pandai, kadang-kadang mudah lupa diri. Kadang-kadang mudah rasa kita pandai. Mudah rasa kita ni lebih berilmu daripada orang lain. So, bila kita mudah rasa kita ni pandai, mudah rasa kita ni berilmu daripada orang lain, mulalah timbul perasaan-perasaan sifat-sifat mazmumah. Kan? Sifat yang rasa kita ni lebih pada orang. Tapi bila kita tanamkan niat, kita mengaji menuntut ilmu tu untuk dapat faham, kefahaman ilmu. Supaya bila kita faham, kita boleh sampai kepada orang. Yang tu yang cantiknya. Itu perjalanan seorang penuntut ilmu sepatutnya. Bukan mengaji semata-mata nak degree, nak CJ, nak apa. Untuk praktikkan ilmu tu. Kan? Sebab tu bila kerja kan mengaji. Sebab tu kita target bila masuk U apa semua. Kita masuk pengkursusan yang spesifik. Kursus kan. Kursus spesifik kan. Kita nak kerja bidang tu juga sebab nak praktikkan ilmu tu kan. Sama juga. Itulah adab dah. Itulah perjalanan seorang penuntut ilmu mempraktikkan apa yang dia ilmu dia, mempraktikkan. Betul tak? Apa yang dia faham dia sampaikan, dia praktikkan, dia terjemahkan ke dalam bentuk pekerjaan, ke dalam bentuk penyampaian. Tak sama lah kan.
Yang penting menuntut ilmu ni minta faham supaya boleh kita sebarkan faham untuk orang lain juga. Jangan minta pandai. Bila minta pandai kita jadi pandai-pandai pula kan. Takut juga risau. Nurul Alia, terima kasih banyak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam diberi, doa dipanjatkan. Salam dijawab, doa dikembalikan. InsyaAllah mudah-mudahan sampai. Sebanyak Kak for notify. Anda sudah pun menghidupkan pemberian. Oh, bahasa Melayu pula. Kalau bahasa Inggeris, singkat aja. You already hit notification button buat semua. Macam tu lah. Kalau bahasa Melayu dia panjang sikit. I follow Edge. Terima kasih banyak follow Edge. Terima kasih banyak for the share juga Nurul Alaya. My sister. My sister for the far away. Tak ada far away sangat. Dalam Malaysia juga lah. Kan? Cuma unknown location lah. Tak pernah jumpa. Tak pernah bersuara. Tapi selalu support je kan. Saya yakin Nurul Alia orang baik-baik. Orang yang terpilih. Dan mudah-mudahan jadi ahli syurga. Asbab banyak support kawan-kawan. Mudah-mudahan jadi asbab dekat dengan Nabi. Sebab selalu menghibur. Mengukir senyuman pada hati kawan-kawan. Walaupun tak kenal. InsyaAllah. Jadi asbab kebaikan untuk Nurul Alia. Dan juga ahli keluarga. Dan juga orang di sekeliling Alia lah. Di sekeliling Alia. Susah benar nak sebut. Terima kasih banyak. Follow H. 74 hari. Okay. Hari ni kita nak baca satu hadis lagi. Berkenaan dengan Isyad al-hadis keempat ni Pak Civen dah baca sebelum ni. Berkenaan jamak kan. Berkenaan dengan jamak. Tapi tak apalah kita baca lagi sekali. Kita baca lagi sekali tak rugi kan. But best kan. Kupasan tentang isu hadis Ibnu Abbas mengenai jamak solat tanpa musafir. Kita jamak, solat jamak tapi tak musafir pun. Kita bukan musafir. Bukan seorang yang berada dalam perjalanan yang 2 marhalah 90 km tu. Tapi boleh solat jamak. Nabi ada buat solat jamak walaupun tanpa ada musafir. Ini keterangan daripada hadis Ibnu Abbas. Kita ambil pada Irsyad al-hadis keempat. Hadis Ibnu Abbas mengenai jamak solat tanpa musafir. Diterbitkan pada 15 Januari 2016. Jumlah paparan 115,547. Kita mungkin yang ke sebelah 115,548 lah kot. So, amin. Allahumma amin. Alia, kita kena repeat balik lah. Alia baru ni teman Wak Jivan juga pasal jamak ni. Ni Alia kena dengar juga kan. Pasal jamak 2 kali kan. Nampak kata tu memang Alia kena try buat lah jamak ni kan. Ambil lah rusyah solat ni. Allah bagi kemudahan dalam solat, ambil lah kan. Allah bagi hadiah kat hamba dia, kita tak ambil kan. Tapi kalau tak ambil, taklah dikira sombong. Kalau ambil kan bagus, kita meraihkan pemberian orang. Ini kan pula pemberian sang pencipta, Allah Rabbul Jalil. Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa ta'ala kan. So ambil lah pemberian Allah. Hadiah Allah Rugi kalau tak ambil Okay, sambung. 2 kali tak apa, 2 kali pun tak apa Tak rugi pun kan. Soalan. Apakah dibolehkan untuk menjamak solat selain bermusafir dan bagaimana caranya berinteraksi dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkaitan dengan jamak tanpa bermusafir ini? Jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan mengenai hadis ini telah begitu lama ditanya dan pernah dibincangkan di dalam bab fiqh muqaran, fiqh perbandingan dan juga fiqh hadis. Ianya amat menarik untuk ditekuni dan ditelaah agar dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Kami kemukakan berkenaan syarahan dan tafsiran serta pendapat para muhadith dan fuqaha mengenai isu ini. Pertama, dari sudut pandang hadis. Dia ada 2 sudut pandang lah. Satu sudut pandang hadis, satu fiqh hadis. Ini pertama sudut pandang hadis. Kedua fiqh hadis. Kita ambil pertama dulu. Hadis yang ditanyakan itu adalah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini telah disebut oleh para ulama berkenaan dengan maksudnya. Hadisnya ialah, apa baca sendiri? Maksud hadisnya telah solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhur dan asar secara jamak di Madinah dalam keadaan tiada ketakutan dan juga tiada bermusafir. Maksudnya macam itulah. Nabi solat jamak dekat Madinah, tak ada rasa takut, tak ada rasa bermusafir. Mana kata tak meletakkan pun diri Nabi SAW dalam keadaan yang perlu solat jamak kan? Ataupun dalam keadaan kesulitan. Nabi tak takut dan tak juga bermusafir. Tapi Nabi solat jamak juga di Madinah dalam hadis ni. Telah berkata Abu Zubair,
Zubair, aku telah bertanyakan Sa'id mengapa dilakukan sebegitu. Maka jawab Sa'id, aku telah bertanyakan Ibnu Abbas soalan seperti yang kamu tanyakan. Maka jawab Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkehendaki untuk tidak menyusahkan umatnya. Riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim 705. Dalam riwayat yang lain pula ada menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamakkan antara zuhur dan asar, maghrib dan isyak di Madinah bukan dalam keadaan takut dan juga hujan. Tak sah tu hadis yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamakkan di Madinah jamak solat dalam walaupun Nabi tak ada dalam keadaan takut dan juga tak bermusafir pun. Ni dalam riwayat lain ada kata habaq kata Nabi jamak solat dalam keadaan bukan dalam keadaan takut dan juga hujan. Ada 4 ke 5 tempat kalau tak silap Pak Jiran kan. Sebelum kita dah baca kan. So boleh dapat hint sikit kat sini kan. So ni ada 2-3 keadaan dah disebut. Satu takut, satu musafir, satu lagi hujan kan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan sebuah hadis yang berkaitan dengannya dan ianya juga dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maksud hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah solat di Madinah 7 rakaat dan 8 rakaat, iaitu zuhur dan asar 8 rakaat, maghrib dan isyak 7 rakaat. Maka telah berkata Ayub Al-Sakhtiyani, boleh jadi ia pada malam yang hujan dan berkemungkinan boleh jadi. Riwayat hadis daripada mana? Hadis riwayat Al-Bukhari 543. Tak sah hadis yang menyatakan tentang Nabi solat jamak. Riwayat Muslim, Nabi tak takut. Kan? Nabi tak tiada ketakutan dan tak bermusafir pun. Tapi Nabi solat jamak di Madinah. Riwayat Muslim. Hak nombor 2 pula, riwayat lain. Nabi SAW jamakkan solat zuhur. Solat jamak, zuhur, asar, maghrib, isyak. Bukan dalam keadaan takut dan juga hujan. Ada tambahan elemen kat situ. Hujan pula. Daripada siapa? Daripada hadis riwayat Al-Bukhari. Nampak? So, hadis ini kami katakan seperti berikut. Hadis yang dinukilkan di atas menjadi asal atau hujah kebolehan jamak bagi orang yang bermukim. Yang bermukim. Okay. Hadis ini yang dinukilkan di atas menjadi asal. Hadis yang dinukilkan di atas menjadi asal atau hujah kebolehan jamak bagi orang yang bermukim. Maksudnya, orang yang bermukim ni orang yang duduk tetap lah. Duduk yang tak berpindah rendah. Boleh juga jamak orang yang bermukim. Itu sandaran hadis dia. Ianya diambil dari zahir hadis dengan mengatakan boleh jamak tanpa hajat keperluan semata-mata, tetapi dengan syarat ianya tidak dilakukan secara berterusan. Ini merupakan pendapat Ibnu Sirin, Rabi'ah, Ashhab, Ibnu Al-Munzir, Al-Kaffal Al-Kabir dan dihikayatkan oleh Al-Khatabi daripada jamaah daripada Ashab Al-Hadith. Lihat Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim 5/219. Memang kita tengah musafir pun sekarang ni kan baru sampai kampung ni. Oh ya ke? Okey. Boleh dah buat jamaah. Tak lagi buat jamaah Zuhur, buat jamaah Asar. Lepas tu boleh relax dah. Petang boleh santai kena kopi kan. Ambil lah kemudahan solat kan. Bukan nak kata tak buat jamak tu, buat solat tu pun bagus, tapi kalau kita ambil jamak ni, ambil rusyah solat pun bagus kan, kita ambil hadiah kan, ambil pemberian pada Allah kan, tak rugi pun kan, selama kita tak tinggal sembahyang, tak tinggal solat. Okey, sambung. Mantuk lafaz zahir ini bahawa Nabi SAW jamakkan solat tanpa sebarang keuzuran dan mafhumnya juga bahawa ketakutan, hujan dan musafir adalah jenis-jenis keuzuran dan dibenarkan untuk jamaah tu. Daripada hadis tu kan. Lepas concludekan kat sini, tanpa sebarang uzur, tanpa ketakutan, tak hujan, tak musafir. Ketakutan. Dia nak apa kata tadi, Nabi solat jamak ada relate dengan ketakutan. Nabi tak takut, Nabi tak bermusafir, tak hujan pun, tapi Nabi buat jamak. Nak habaq kata kat sinilah. Ketakutan, hujan dan juga musafir tu adalah jenis-jenis penguzuran yang dibenarkan untuk jamak. Tapi Nabi tak alami keadaan tiga ni pun Nabi buat jamak juga. Walaupun bermukim kan. Ada tu sandaran kat atas. Ada dua sandaran hadis. Riwayat Bukhari dengan riwayat Muslim. Kan? Okey. Okey, sambung sikit ni.
sikit lagi. Okay, tidak sah mengatakan pada sebab jamak selain apa yang telah dikatakan oleh perawi itu sendiri, iaitu tidak mahu tidak mahu untuk menyusahkan seorang pun dari kalangan umatnya, dan kaedah menyebut seorang perawi itu lebih tahu akan apa yang diriwayatkannya, maka tidak boleh bagi seseorang untuk mentakwil sesuatu hadis apa-apa yang bukan daripadanya. Berkata Imam Al-Nawawi rahimahullah, pandangan ini dikuatkan oleh zahir perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mahu menyusahkan umatnya dan tidak diillahkan dengan penyakit dan tidak pula selainnya. Lihat Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim 5/219. Sahabat kita Naya Ruslan masih for the light. Salam Ramadan buat sahabat kita Nayan Ruslan. Lama tak bersua muka sahabat kita. Kita punya professional representative dalam line kereta kan, dalam jual beli kereta, recondition, reconnya kereta yang power sport car, sport car. Bawa jenazah nenek balik semalam. Oh ya ke? Baiklah ke Ben. Okey. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nenek ni kan. Mudah-mudahan arwah nenek, jenazah arwah nenek Nurul Alia ditempatkan bersama orang-orang yang solehah, bersama para syuhada, bersama orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Bertabahlah sebab yang hidup pasti akan merasai kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada Tuhan ya, pada Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua ni baca doakan kembali dengan jalan yang kebaikan, dengan jalan husnul khatimah. Tak mau su'ul khatimah. Dan selalu doa kan, minta kita pengakhiran yang baik, tak nak pengakhiran yang tak elok kan. InsyaAllah mudah-mudahan semua dikurniakan, direzekikan penghujung ataupun kematian, pengakhiran yang dicemburui kan. InsyaAllah mudah-mudahan. Abang Syah, terima kasih for the like. Bro Arif, terima kasih for the like. Terima kasih for the share. Abang Arif, Abang Terak kita. Abang Terak kita masih for the share. Abang Syah DJ, wiki. Abang DJ kita kan, terima kasih for the like. What up, Abang DJ kita kan. Aktifan banyak nak menuntut ilmu dengan Abang DJ Syah kita ni. Kan, kaedah, nak komunikasi apa semua kan. Abang DJ ni, bidang dia apa lah, babak cakap lah. So, boleh lah nak menuntut ilmu lepas ni mengadap. Kita punya mentara guru kan. Tapi tak ada lah nak jumpa kan. Masing-masing sibuk dia dengan anak dia, dengan kerja dia lagi. Seorang pelamba. Seorang yang multitasking sebenarnya Abang Syah DJ ni. Serba boleh. DJ boleh, buat kerja tukang boleh, plumbing boleh, wiring boleh. Kategori MacGyver juga kan. Abang Syah DJ ni dia kategori MacGyver juga. Orang yang hebat, orang yang suka memendam juga kan. Tapi bagus, Abang Syah ni bagus dia pendam-pendam dia tak kacau orang pun. Kan Abang Syah tu? Biar pilih orang buat kita jangan buat orang. Mak kami pesan tu, biarlah orang buat kat kita jangan buat kat orang. Kita simpan aib orang, bagus. Besar ganjaran dia. Kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Bukan kat dunia, Allah tutup aib kita dekat pada masyarakat esok, kat akhirat esok. Lagi besar kan. So, apalah sangat orang nak cerca kita, nak hina kita, nak kritik kerja kita, nak kata kita ni bukan siapa-siapa kan. Kejayaan dunia pun tak apa-apa, bawa band sekolah je, bawa kerja tukang-tukang je. Tak apalah. As long aku tak meminta-minta, as long aku tak mencuri hak orang, mengambil hak orang. Mudah-mudahan ada keberkatan kat situ kan, insyaAllah. Abang Syah hadir dengan senyuman Abang. So, apa-apa hampa nak ni, sekitar Kulim, sekitar Penang, sekitar Kedah, hampa mencari MacGyver yang serba boleh, serba tahu. Hampa boleh roja Abang Syah DJ Putra, hampa nak wiki ya. DJ Kenduri ke, ni musim nak cuti ni depan ni. Musim perayaan ni depan ni, semua pakai nak kahwin kan. Sebab apa, target anak nak buat nama Syahwan, Ramadan. Target nak buat nama anak Ramadan dengan Syahwan. So, kena target sungguh-sungguh lah bila aku nak kahwin. 9 bulan, bini aku pregnant. 1 Ramadan, keluar. Buatlah Ahmad Syahwan Ramadan. Kan famous. Okey lah tu kan. Tak ada lawak lebih kurang.
So, apa boleh roja Bro Syah DJ Putra kita. DJ boleh, plumbing boleh, wiring boleh, segala multitasking. Punya roja ketukangan. Boleh roja Abang Syah DJ Putra. Saya Pak Cik boleh pin. Pak Cik akan pin Abang Syah DJ Putra punya komen. So, apa-apa boleh direct ya. Bukan promote, berkongsi. Pak Cik tak dibayar. Pak Cik tak dibayar. Abang Syah tak bayar Pak Cik untuk promote kan. Abang Syah ni macam my brother lah. My brotherhood lah. So, tak salah pun Pak Cik promote brother punya kan. Brother sendiri punya job. Apa salahnya? Apa masalah pun. Okay, jom. Alright, lawak lah lebih kurang. Okay, sambung. Kat mana tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Dekat... Okay. Di dalam riwayat Al-Bukhari berkata Ayub Al-Saqtiyani, boleh jadi peristiwa ini berlaku pada malam yang hujan dan ianya berkemungkinan seperti itu. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, andaian hujan juga merupakan pendapat Al-Imam Malik sesudah beliau meriwayatkan hadis ini di dalam Al-Muwatta'. Al-Hafiz menyebut akan tetapi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ashab Al-Sunan daripada Jalul Habib bin Abi Thabit. Daripada Sa'id bin daripada Sa'id bin Jubair dengan lafaz tanpa ada rasa takut dan juga hujan, maka ternafilah jamak yang disebutkan itu dilakukan kerana ketakutan, musafir ataupun hujan. Sebahagian para ulama pula mengatakan boleh dijamakkan kerana sakit. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Nawawi. Namun ianya perlu kepada penelitian semula. Ini kerana sekiranya baginda sallallahu alaihi wasallam menjamakkan di antara dua solat disebabkan oleh kesakitan, nescaya tidak akan solat bersama baginda sallallahu alaihi wasallam melainkan mereka yang mempunyai keuzuran yang sama. Zahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamakkan solat bersama dengan sahabatnya dan perkara itu telah dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam riwayatnya. Lihat Fathul Bari 2/33. Ni kitab dah ni kan. Fathul Bari ya. Sebutnya itulah. Sebutannya Fathul Bari itulah. Sebutannya Fathul Bari. Kitab famous ni kan. Okay, berkata Al-Imam Al-Nawawi, di antara mereka terdapat golongan yang mentakwil bahawa keadaan itu berlaku pada keadaan awan mendung. Kemudian baginda solat zuhur dan selepas itu awan mendung hilang dan baginda mendapati telah masuk waktu asar, maka baginda pun menunaikan solat asar. Kata Al-Imam Al-Nawawi, ini adalah pandangan yang batil kerana sekalipun terdapatnya serendah-rendah andaian pada waktu zuhur dan asar, akan tetapi tidak ada andaian padanya waktu isyak dan juga waktu maghrib. Lihat Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim 5/218. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putih Mutiara, terima kasih for the hadir. Terima kasih banyak. Salam dijawab, doa dikembalikan. So, Pak Jiban, saya ampun. Aku kena patah balik ni. Saya ampun. Pak Jiban pause tak dekat penerangan yang kedua tu. Pak Jiban nak pin Abang Syah ni. Tapi nak kena tukar account. Kan? Selawat dulu kan. Sambil-sambil tu selawat dulu kan. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمدا مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمدا مصطفى سيد المرسلين. Alright. So, apa boleh roja Abang Syah DJ Putra Wikit. Wiki tu Pak Jiban tambah lah. Wiki tu dalam cerita yang tu. Kalau apa tengok cerita arwah Mamat Khalid kan. Allah yarham Mamat Khalid punya cerita kan banyak based on Toyol kan. Toyol tu kan ada wiki apa semua. Toyol. Bukan. Cerita jangan pandang belakang congkak kot.
Yang dia jadi toyol ke, dia jadi apa? Cat Farish kan. Cat Farish tahu saja kan. Cat Farish kan dia wiki. DJ. Dia kan DJ. Dia kan DJ. Balik-balik rumah Tok Wan dia, pergi tengok belakang congkak, kena saka kan. Macam-macam kan orang itu kan. Ya betul bang. Doa yang baik-baik. Amin. Allahumma amin insyaAllah. Hidup kita ni itu je lah Bang Syak. Kena banyak sangka baik dengan manusia, kena banyak sangka baik. Itulah, sangka baik dengan makhluk, sangka baik dengan Sang Pencipta, Allah Azza wa Jal. Itu je lah yang kita mampu buat. Sebab kalau nak letakkan diri kita ni mampu, kita tak mampu pun sebenarnya nak buat apa pun. Kan? La hawla wa la quwata illa billah. Kita tak ada daya upaya pun nak buat kerja pun. So jangan mengangkat diri kita ni mampu. Jangan letakkan kemampuan kederat diri kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah ni memampukan diri kita untuk buat benda lain. Takut kita melangkaui fitrah kita sebagai hamba, kita tak mampu pun. Untuk jaga hati susah, tapi tak mustahil pun. Ada kaedah dia nak jaga hati macam mana. Itu je lah. Paling simple, first step, sangka baik dengan manusia. Apa-apa orang buat, biar-biarlah. Memang ada rasa marah, tipu lah tak rasa marah. Kan? Kita mesti ada rasa marah bila orang buat benda tak kena kat kita. Kita mesti ada rasa tak puas hati dan kita ada rasa nak counter attack balik. Tapi disebabkan kita rasa mungkin pesanan mak kita, mak kita, tok orang kita, pesanan guru-guru kita, pesanan murabi kita kan, kita duk ingat tak apalah orang buat kat kita. Kadang-kadang benda ni ujian untuk kita. Allah uji kita ni sebab Allah sayang. Allah jentik kita pun sebab Allah sayang. Allah datangkan, timpakan kita dengan musibah pun tanda Allah sayang. Berkisar dengan sayang, Allah sayang kita. Kalau kita kena sayang orang juga. Siapa kita nak benci orang? Kan? Siapa kita nak benci orang? Tauhid. Ya betul bang, tauhid. Kita, Pak Jiban pun macam tu lah. Tak pandai pun, tak reti sangat pun. Tapi cerita-cerita dari sudut hakikat. Dari sudut hakikat. Pak Jiban tak reti lah nak sembang pasal sifat 20 apa semua. Pak Jiban hanya cukup sembang pasal satu sifat je Allah. Tak payah sembang pasal 20 sifat Allah. Allah maha melihat. Cukup lah. Kalau hampa beriman sungguh-sungguh dengan satu sifat Allah, zat Allah, Allah maha melihat ni, kita memang takkan buat dah raja-raja stupid. Kita takkan buat dah raja-raja yang mungkar ni kan. Raja-raja yang boleh mencalit hati kita dengan dakwat-dakwat hitam kan. Bahasa puitis aku ni kan. Kan? Cukup kita beriman dengan zat Allah. Allah maha melihat. Cukup merangkumi semua dah. Kita takut dah. Sebab kat situ akan timbul rasa ihsan dalam diri kita sebagai hamba Allah. Rasa Allah sentiasa tengok kita. Itu je lah. Bukan nak kata tak payah belajar sampai 20 sifat. Tak. Pakcik nak berkata. Kalau hampa pegang satu sifat Allah, zat Allah ni, Allah maha melihat pun, kita dah cukup takut dah buat benda mungkar. Cukup takut dah nak mengumpat orang. Cukup takut dah nak buat khianat ke orang, nak pedajai orang. Bahasa Kedah pedajai. Bukan nak kata hampa dajai. Hampa kata pakcik kata hampa dajai pula. Maksud dia macam tu lah. Kan? Bukan senang nak jaga tauhid, bukan senang nak jaga lisan, bukan senang nak jaga hati. Tapi pakcik dia kata tak mustahil lah. Usahalah. Iman ni kena ada usaha. Iman bukan boleh diwarisi. Akhlak tak boleh diwarisi. Adab tak boleh diwarisi. Kita kena praktik lah. Kena usaha lah. Pakcik Ben pun bukan orang baik-baik. Tapi Pakcik Ben yakin semua orang nak jadi orang baik-baik. Semua orang nak masuk syurga. Semua orang nak disayangi. Semua yang lah. Semua orang nak dihargai. Siapa tak nak dihargai? Itu sifat manusia. Kan? Allah bagikan kita pun berpasang-pasangan. Kan? Ada sedih, ada gembira. Ada kaya, ada miskin. Tapi kena sedar diri lah. Kita ni hamba Allah. Hang kaya ke, hang miskin ke, hang tetap hamba Allah. Kena tahu peranan hang sebagai orang kaya. Kita sebagai orang yang miskin tak berada marhin ni pun kena tahu peranan kita macam mana. Kena ada peranan lah. Ingat saja-saja Allah nak bagi hang kaya. Ingat senang saja-saja Allah nak bagi hang cerdik pandai jadi doktor. Ada pasal lah. Adalah peranan. Adalah tanggungjawab. Adalah fardu kifayahnya kena buat. Kan? So janganlah mendabik dada kata aku bagus, aku terror, aku pandai. Tak payahlah. Benda-benda tu merosakkan iman kita. Merosakkan hati kita kan. Pakcik Ben sendiri lah. Aku ni kata aja pandai. Kadang-kadang aku teruk juga. Tapi benda tu seteruk mana kita. Kan? Banyak mana dosa kita pun. Benda tu tak menghalang diri kita sebagai umat Nabi untuk sebarkan perkara amal ma'ruf nahi mungkar. Ada. Hang penjenayah sekalipun, hang penagih dadah sekalipun, amar ma'ruf nahi munkar atas bahu memang kena jalan. Dan kita sebagai orang yang kita rasa kita bagus, kita jangan duk judge orang yang tak betul ya tu. Yang mungkin kita rasa dia penagih dadah ke, benda yang tak kena ke. Kita duk anggap kita lagi bagus pada dia. Macam tu. Silat-silat dia mati dalam masjid dalam keadaan semayang.
Kita yang jaga jemaah, jaga surau, jaga jemaah apa semua, duk tengah balik, jaga tahajud. Belum tentu kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan duk besar. Jangan duk rasa besar sangat. Itulah maksud je, Ben. Itulah. InsyaAllah. Okey lah, Ben. Kita minta diri dulu je. Mama dah panggil. Okey, Nurul Alia. Selamat, selamat. Alia ni bagus. Pantang mama panggil, dia laju. Ciri-ciri anak solehah. Mentaati mak dan ayah. Itu je lah. Kita bukan nak ada apa-apa, kita nak anak yang soleh-soleh ajalah. Satu-satunya harta yang mendoakan kita. Anak yang soleh. Terputusnya amalan selain 3 perkara, matinya nak Adam. Selamat berpuasa, kan? Dan semua moga dikurniakan rezeki yang baik dari segi kesihatan maupun keperluan yang mencukupi dan sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, Allahumma amin. Pak Cik memang doakan perkara yang sama juga, segala berbalik, segala kebaikan berbalik pada Nurul Alia. Dicukupkan keperluan, diangkatkan segala kesulitan, Allah lancarkan urusan dunia, Allah lancarkan juga segala urusan akhirat Nurul Alia dan keluarga dan juga orang-orang yang menyayangi Nurul Alia. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Sambung. Cukuplah kita selit-selit. Cakap banyak ni lah topik pula. Sambung, nombor 3. Sebahagian ulama hadis mengatakan bahawa ini adalah jamak al-suri. Seakan-akan jamak. Dia seakan-akan jamak. Perkara yang kita sembang tadi pasal hadis tu, dia jamak yang kita fahamkan hanya relate dengan musafir, kan. Hanya yang bermusafir baru diberikan rusyah solat untuk kita jamak. Itu jamak lah, bukan khasar. Khasar kita pendekkan solat, kan. So, tapi dalam part ni, perbincangan ni, orang yang tak terlibat dalam musafir pun boleh jamak. Nabi buat jamak tanpa musafir. Ada sandaran hadis ke atas. Riwayat Muslim dengan riwayat Al-Bukhari ada kat atas. Apa boleh masuk dekat link description tu, apa boleh baca sendiri ya. Ni Pak Cik Ben sekadar penyampai saja. Bukan mengajar, sekadar menyampaikan. Sources dia ada kat sini. Okay. Okay, ulang balik lah. Sebagai ulama hadis mengatakan bahawa ini adalah jamak al-suri yang seakan-akan jamak. Ia adalah pendapat yang tertolak dengan ucapan perawinya sendiri, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mahu menyusahkan seorang pun dari kalangan umatnya. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, tidak sesuai untuk kita meletakkannya sebagai jamak suri. Ini kerana tujuannya tidak sunyi dari sebarang kepayahan. Ada setengah pendapat ulama hadis kata benda ni jamak suri, tapi ada setengah kata tak sesuai kita letak jamak suri sebab perkara ni bukan seakan-akan, tapi Nabi buat jamak. Nabi buat perkara jamak ni. Bukan seakan-akan dah memang jamak. Ini yang apa yang Pak Cik Ben faham lah. Apa boleh baca sendiri lah. Ini kerana tujuannya tidak sunyi dari sebarang kepayahan. Boleh dilakukan solat jamak sekiranya terdapat keuzuran yang membolehkannya. Sakit itu adalah satu keuzuran. Dan bila terdapat kepayahan, maka dibolehkan untuk orang yang sakit menjamakkan solatnya. Ini merupakan pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq. Lihat Al-Manhaj Syarah Sahih Muslim. 5/218. Tadi 219 kan. So banyak dipetik daripada Sahih Muslim. Strong kan? Sahih Muslim kan strong. Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan strong. Dibolehkan jika terdapat keuzuran yang membolehkannya untuk melakukan jamak. Sakit itu adalah satu keuzuran. Dan apabila terdapat masyaqqah. Ini istilah Syekh sebut ni. Kan? Sakit itu adalah satu keuzuran. Dan apabila terdapat masyaqqah. Apa dia masyaqqah ni? Double Q. Masyaqqah. M-A-S-Y-A-Q-A-H. Masyaqqah. Kepayahan. Maksudnya kepayahan atau kesulitan. Bila terdapat kepayahan atau kesulitan, masyaqqah, dibolehkan untuk orang yang sakit menjamakkan di antara dua solat. Hujan, sejuk yang melampau, angin yang kencang, dan jalan yang berbecak, ini semua adalah keuzuran yang dibenarkan untuk menjamakkan solat. Saya ulang lah. Hujan, sejuk yang melampau, angin yang kencang, jalan yang berbecak, ini semua adalah keuzuran yang dibenarkan untuk menjamakkan solat. Ibnu Mulaqin rahimahullah berkata, ulama berbeza pendapat dalam mengatakan kebolehan untuk menjamakkan solat kerana hujan. Al-Imam Al-Syafi'i dan Jumhur membolehkannya pada solat-solat yang boleh dijamakkan padanya. Manakala Al-Imam Malik hanya mengkhususkan pada waktu maghrib dan isyak sahaja. Pendapat imam yang tadi itu membolehkan, bersetuju. Dan dengan keadaan hujan, sejuk melampau, angin kencang, jalan berbecak ni, satu bentuk keuzuran,
boleh dijamakkan solat. Tapi Imam Malik pula pendapat boleh jamak solat hanya untuk maghrib dan isyak sahaja. Zuhur, asar tak boleh. Lihat al-a'lam al-i'lam kot. Pakcik saya minta maaf susah nak sebut. Al-i'lam bi fawaid umdah al-ahkam. Allah. Nanti yang sebut apa boleh boleh masuk tengok sendiri dia punya sebutan. Pakcik Ben berpusing-pusing kat lidah nak sebut. Part stroke 80. Tu kitab dia lah. Itu kitab dia tu. Rujukan kitab dia. Okay, tadi pandangan pertama, sudut pertama untuk yang berkenaan dengan kenyataan Ibnu Abbas tentang solat jamak tanpa bermusafir. Ada dua hadis yang menyokong kat atas. Tadi dah baca berkenaan dengan yang pertama dari sudut pandang hadis. Yang kedua ni pula fiqh al-hadis. Apa dia? Berikut merupakan faedah-faedah yang boleh didapati melalui hadis ini. Jamak diizinkan pada pelaksanaan haji di Arafah dan Muzdalifah. Ianya telah disepakati oleh para fuqaha. Try flight simulator bro. Explain sebelah. Free download. Ocean of Game. Oh ya ke? Takut tak lepas lah Masya. Takut tak lepas laptop kita ni spek potato lah. Spek kita potato kan. Main game. Sekali Pak Jiban nak main. Saya nak main game yang biasa je. Game retro kan. Itu pun takut macam tak siapa lah. Sebab laptop ni guna untuk buat streaming je. Lepas gaming dia tak sesuai. Bila gaming, main game, campur dengan streaming dalam laptop ni, dia jadi super duper heavy lah kan. Dia akan lag, super lag. So tak apa lagi kita tengok keadaan macam mana. Tapi boleh lah kalau nak try layan game Flight Simulator ni. Kalau ada konsol, kita buat stream boleh lah. Teringin jugalah nak jadi pilot. Kita jadi pilot kat darat kita nak try kat jadi pilot kat udara kan. Apa perasaan dia? Macam mana feel dia kan? Macam best kan jadi pilot kat udara. Macam best. Boleh berangan-angan je lah. Dengan kelayakan sekarang ni. Tak kat darat lah kita main. Okay, sambung. InsyaAllah Masya. Nanti kita try tengok. Kita usahakan tengok. Request daripada Abang Syah DJ Putra nak Pakcik main games Flight Simulator. Memang landing parit lah. Kalau tak landing parit, jatuh laut lah. Kan? Tengoklah insyaAllah. Kita try tengok. Susah juga main Flight Simulator tu. Hanya orang-orang yang bijak je boleh main. Hanya orang-orang yang bijak kan. Okay, jamak dibenarkan juga disebabkan oleh musafir. Iaitu dijamakkan antara Zuhur dan Asar. Dan di antara Maghrib dan Isyak. Sama ada ta'lim ataupun takhir. Jamak juga dibolehkan ketika seseorang itu sakit. Ia merupakan pendapat di sisi Al-Malikiyah, Al-Hanabilah dan pendapat sebahagian pendapat ulama Al-Syafi'iyah. Telah berkata Al-Imam Al-Nawawi, telah berkata Al-Imam Al-Nawawi, ini merupakan pendapat yang kuat. Mereka berhujah dengan mengatakan jamak tidak dilakukan kecuali jika terdapat keuzuran dan sakit itu satu keuzuran dan dikiaskan kepada musafir dengan segala kepayahan. Bahkan untuk setiap solat-solat ke atas mereka yang sakit itu lebih payah daripada orang yang bermusafir. Kecuali Al-Malikiyah yang berpendapat bahawa jamak dibenarkan ke atas mereka yang sakit adalah jamak takdim sahaja. Orang yang sakit ni boleh buat jamak takdim sahaja. Jamak takhir tak boleh. Makna kata tak boleh nak lewat sampai ke takhir. Kena himpun asak kepada zuhur, asak ke dalam waktu zuhur, tunai waktu zuhur. Dalam keadaan sakit je lah. Ni pendapat Al-Malikiyah, Imam Malik kot. Macam ni tak orang nak tahu. Nanti apa go through lah, tanyalah ustaz-ustaz. Ni sekadar go through je lah. Okay. Sambung. Jamak dibolehkan juga ketika hujan lebat dan cuaca sejuk. Ini merupakan pendapat jumhur fuqaha Al-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, Al-Hanabilah. Dan dibolehkan juga Al-Hanabilah dan Al-Malikiyah untuk menjamakkan ketika berlakunya becak teruk. Namun sebahagian Al-Syafi'iyah menegahnya dan sebahagiannya membenarkan. Dibolehkan untuk menjamak solat ketika dalam keadaan ketakutan. Namun sebahagian besar Al-Syafi'iyah tidak membenarkannya kerana solat itu mempunyai waktu-waktu yang telah ditetapkan. Yang satu balik sikit. Ayat dah. Okay. Dibolehkan jamak sekiranya berlaku keuzuran
Dibolehkan jamak sekiranya berlaku keuzuran. Al-Hanabilah di dalam hal ini memperluaskan lagi skop keuzuran itu dengan berpendapat apa sahaja keuzuran atau tugasan yang boleh menyebabkan ditinggalkannya solat Jumaat dan solat berjamaah seperti takut akan keselamatan diri, maruah dan harta. Ashhab daripada kalangan Al-Malikiyah, Ibnu Al-Muzir daripada kalangan Al-Syafi'iyah, Ibnu Sirin dan Ibnu Syubrumah berpendapat bahawa dibolehkan jamak jika diperlukan selagi mana tidak dijadikan adat kebiasaan. Okay kan? Settle? Cakap tu ya. So yang lain ni apa boleh nak baca pun boleh. Penutup sikit lah, ada penutup sikit. Tak apalah kita perhabis. Ada kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan daripada apa yang diskusi kat atas kan. Berdasarkan pengamatan kami, hadis ini adalah sahih dan ianya didatangkan juga dengan riwayat-riwayatnya yang lain. Kecuali hadis ini ditafsirkan dengan melakukannya hanya sekali atau beberapa kali sahaja. Dan bukannya pengalaman dan bukannya dilakukan secara adat kebiasaan. Ini kerana Abu Zubair dan Sa'id bin Jubair juga merasakan terkejut apabila mengetahui bahawa Nabi SAW menjamakkan solat ketika sedang bermukim berada di Madinah dan bukannya ketika bermusafir dan juga dalam keadaan ketakutan. Keduanya perbuatan ataupun amalan biasa solat Rasulullah SAW ketika bermukim adalah melihat kepada amalan ghalib. Amalan kebiasaannya, iaitu Rasulullah SAW akan solat pada waktunya yang telah ditetapkan. Kebiasaan Nabi solat biasalah. Mungkin ada kadang-kadang ketika kan, sabit dengan hadis tadi lah, Nabi buat jamak tapi tanpa sebarang keuzuran. Nabi buat jamak, ada sandaran ke atas. Tapi bukan dijadikan kebiasaan. Adalah sebab-sebab, ada cerita kat atas. Hadis ini ingin menunjukkan kepada kita keluasan Islam itu sendiri yang mana pada keadaan tertentu boleh dijamakkan di antara dua solat. Ini difahami melalui hadis ini bahawa musafir, satu, keadaan takut, hujan, sakit ataupun dalam keadaan yang terdesak, boleh dijamakkan solat. Ulang. Ini difahami melalui hadis ini bahawa musafir, keadaan takut, hujan, sakit dan dalam keadaan terdesak boleh dijamakkan solat. Ini conclusion kesimpulan yang daripada Mufti Wilayah Persekutuan sendiri. Al-Imam Al-Tirmizi rahimahullah pada akhir kitabnya berkata, tiadalah dalam kitabku ini mana-mana hadis di mana ummah sepakat dan berjamak dan berijma', masya-Allah. Astagfirullahalazim, sorry. Dan berijma'. Berjimak tu lain geng. Jimak tu lain. Sorry. Tiadalah dalam kitabku ini mana-mana hadis di mana ummah sepakat dan berijma'. Dan berijma' untuk meninggalkan beramal dengannya, melainkan hadis Ibnu Abbas berkenaan solat jamak di Madinah tanpa rasa takut dan juga hujan. Okey, sikit habis dah. Pada akhirnya kami nyatakan bahawa Al-Imam Al-Nawawi rahimahullah menyebut satu pandangan, iaitu hadis ini ditanggung dengan andaian berkenaan dengan solat jamak Nabi SAW kerana sebab uzur sakit, dan ianya juga perkara-perkara yang membawa makna keuzuran yang lain. Ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad, Al-Qadi Husain, dan ianya juga adalah pendapat pilihan Al-Khattabi, Al-Mutawalli, Al-Ruyani, dan inilah pendapat yang terpilih kerana zahir hadis dan perbuatan Ibnu Abbas dan muwafaqah dengan Abu Hurairah radhiyallahu an kerana terdapat padanya masyaqqah, kepayahan. Kerana terdapat padanya masyaqqah, kepayahan. Lihat Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim 5218. 5/218. Semoga dengan pencerahan ini maka dapat kita fahami bahawa isu ini adalah isu khilafiyah yang mana ruang untuk berijtihad padanya terbuka. Kesemua takwilan terhadap hadis ini mempunyai pendokongnya yang tersendiri yang mana terdiri daripada kibar ulama Islam. Saya juga berdoa agar kita diberikan kefahaman dalam beramal dengan sunnah Nabi SAW, seterusnya dapat mengamal dan menyebarkannya. Wallahu a'lam. Al-hukum fillah.
Al-Hukum. Al-Hukum dah. Al-Hukum. Al-Hukum. Al-Hukum Filah. Ni maksud dia, hampa cari sendiri. Daripada SS Sahibus Samah kan, Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan. Okey, jom. Takat tu dulu. Habis dah. Ni Pak Cik Vin ulang 2 kali ni. Sebelum ni kita dah baca dah Irsyad Al-Hadis keempat ni. So ni dah kita baca kali kedua. Sebab saja nak ikut flow balik 1, 2, 3, 4. So insyaAllah yang kelima pula. Ada 500 lebih kan. So penuh lah kot setahun kita punya program ni. Pak Cik Vin punya program lah. Bukan program untuk hampa pun. Untuk diri sendiri. Nak encourage membaca pun. So mudah-mudahan yang mana singgah, yang mana sempat mendengar, ada juga manfaat untuk encourage hampa membaca juga. Tak adalah mengadap novel je.